Pada suatu hari, sedang Pelandu Agan mundar-mandir di dalam hutan, ia bertemu dengan seekor beruang. Aha, si Pelandu Agan! Bertuahnya saya. Malah sudah lama saya berhajat hendak memakan kamu dan kini kamu lalu di hadapan saya pada masa yang tepat. Dan si beruang lalu menelan air liurnya. Pelandu Agan menjawab dengan tenang. Bodohnya kamu, beruang. Mengapa kamu, seekor binatang yang besar, hendak memakan binatang yang kecil seperti aku? Kau sepatutnya memakan harimau yang lebih besar, atau si babi hutan, atau si kijang. Fikirlah betapa ruginya kamu memakan binatang yang kecil seperti aku. Mungkin betul juga kata kamu itu, jawab si beruang. Kemudian dia pun pergi dari situ. Lewat pada hari yang sama, si beruang bersemuka lagi dengan Pelandu Agan. Kali ini si pelanduk sedang berehat di bawah sebatang pokok yang besar. Menyadari akan kedatangan beruang itu dan niatnya yang jahat, Pelandu Agan membuka sebelah matanya dan berkata, "Jadi, kita berjumpa sekali lagi, beruang. Sudahkah kamu membunuh mana-mana binatang yang saya sebutkan tadi?" "Tidak, Pelandu Agan," jawab si beruang dengan kecewa. "Binatang-binatang itu lebih pantas daripada saya. Saya ini besar dan tak dapat berjalan cepat. Jadi, sudah tentu saya tak dapat menangkap mereka. Rasanya lebih beruntung kalau saya memakan kamu juga." Mendengarkan ini, Pelandu Agan cepat-cepat mencari akal. "Tengok mata saya, beruang," katanya tiba-tiba. Seolah-olah terpukau, beruang itu memandang mata si pelanduk dan berkata, "Wah, Pelandu Agan, kamu mempunyai mata yang cantik." "Sudah tentu," jawab Pelandu Agan dengan megahnya. "Semua pelanduk mempunyai mata yang cantik kerana mereka mempunyai ilmu untuk menjadikannya kelihatan cantik." "Bolehkah kamu membuat mata saya cantik juga?" tanya si beruang. "Kalau kamu dapat mencantikkan mata saya tidak akan membunuh kamu. Saya berjanji." "Saya akan menolong kamu," jawab Pelandu Agan. "Tetapi kamu mesti membawa beberapa helai daun ubi kayu yang segar sebagai upahnya." "Tetapi di mana saya boleh mendapatkannya?" "Tentulah dari kebun si peladang," jawab Pelandu Agan. "Dan apabila kamu memetik pucuk-pucuk itu, kamu mesti juga mengambil sedikit lada dan halia. Kesemua bahan itu amat penting untuk mencantikkan mata kamu." Si beruang pergi dengan segera. Dia mencari di merata-rata sehingga berjumpa dengan sebuah kebun ubi kayu. Dipetiknya seberapa banyak pucuk yang boleh. Kemudian diambilnya pula sedikit lada dan halia yang ada di kebun itu. Tidak berapa lama kemudian, dia sudah berada semula di tempat Pelandu Agan sedang menunggu. "Ha, beruang, dapatkah kamu mencari pucuk ubi kayu, lada dan halia untuk saya?" tanya Pelandu Agan. "Ya, cuba kamu tengok pucuk ubi kayu ni. Betapa segar dan sedap nampaknya. Dan ini lada dan halia," kata si beruang. Kemudian Pelandu Agan memberi arahan kepada si beruang. "Saya hendak kamu mencari sedikit rotan dan 4 batang tiang pendek yang teguh." Si beruang menurut kehendaknya dan membawa barang-barang itu kepadanya. Kemudian Pelandu Agan menyuruhnya memasang tiang-tiang itu di atas tanah, lalu dikerjakannya oleh si beruang dengan senang hati. Dia tidak sedikit pun bertanya tentang arahan Pelandu Agan.
sehinggalah dia disuruh berbaring di tanah dengan kedua tangan dan kakinya diikat pada keempat-empat tiang itu. "Mengapa saya diikat seperti ini, Pelandu Agan?" tanya si beruang dengan penuh syak. Supaya kamu tidak bergerak. Kamu tidak boleh banyak bergerak. Kalau tidak, saya tak boleh membuat mata kamu cantik, pujuk Pelandu Agan. Si beruang percaya akan kata-kata Pelandu Agan dan membenarkan dirinya diikat seperti itu. Setelah itu, dia tidaklah dapat bergerak-gerak lagi. Pelandu Agan menumbuk lada dengan halia dan mencampurkan sedikit air kepada bahan-bahan itu. Selepas itu, campuran tersebut dimasukkan ke dalam lubang buluh dan dibiarkan menitik ke dalam mata si beruang. Si beruang pun menjeritlah kesakitan apabila campuran pedas itu masuk ke dalam matanya. "Jangan bergerak!" Pelandu Agan memerintah. "Kalau kamu mahukan mata kamu cantik, kamu mestilah berdiam diri." Si beruang berhenti meronta-ronta seketika. Tetapi sebaik sahaja rasa pedih yang disebabkan oleh campuran itu menjadi bertambah kuat, dia pun menjerit kesakitan dan meronta-ronta. Sekali lagi, Pelandu Agan menyuruhnya supaya jangan meronta dan diam. Sekiranya dia mahukan matanya menjadi cantik. Akhirnya, apabila si beruang mengatakan dia tidak lagi terdaya menanggung kesakitan yang amat sangat itu, Pelandu Agan pun berkata, "Beginilah caranya, saya hendak membunuh kamu, beruang." Alangkah marahnya si beruang mendengar pengakuan Pelandu Agan sehingga dia tidak terkata apa-apa. Dalam keadaannya yang marah itu, si beruang meronta-ronta dengan kuat sekali sehingga akhirnya dia berjaya melepaskan dirinya. Pada saat keadaannya yang tidak menentu arah itu, si beruang mengejar Pelandu Agan yang telah cabut lari dari situ dengan gelak ketawa. Tetapi oleh kerana Pelandu Agan berlari tanpa berhati-hati, dia terjatuh ke dalam sebuah lubang yang dalam. Dia cuba keluar dari situ. Namun begitu, lubang itu terlalu dalam dan nampaknya terpaksalah dia tinggal di situ dan mati kelaparan. "Aku pasti akan mati," kata Pelandu Agan kepada dirinya sendiri setiap hari. Badannya pula semakin lama semakin kurus. Telinga tajam Pelandu Agan mengesan kemunculan seekor binatang. Dia berteriak, "Ada sesiapa di sana?" dengan suaranya yang lemah. Dia berasa lapar kerana sudah beberapa hari tidak makan. Binatang yang lalu di kawasan itu rupa-rupanya seekor kijang. Dia menjenguk ke dalam lubang itu dan ternampak seekor pelanduk. "Bodohnya kamu sehingga boleh jatuh ke dalam lubang ini, Pelandu Agan," dia berkata. "Saya sungguh terperanjat melihat kamu di sini." Pelandu Agan memberikan kijang itu pandangan yang tajam dan berkata, "Sebenarnya kamulah yang bodoh. Saya terjun ke dalam lubang ini kerana sesuatu sebab. Tidakkah kamu sedar langit akan runtuh dan mengambus kita semua? Kalau kamu tak percaya, tengoklah awan itu. Semuanya berarak dengan cepat kerana takut langit akan menimpa mereka." Si kijang memandang ke atas dan melihat seperti mana yang diceritakan oleh Pelandu Agan. Dengan perasaan bimbang dan takut, dia pun berkata, "Apa yang mesti saya lakukan, Pelandu Agan? Saya sangat takut." "Mudah sahaja," nasihat Pelandu Agan. "Terjun ke dalam lubang ini dan kamu akan selamat dengan saya." Dan si kijang melakukan seperti yang disuruh. Sebentar kemudian, datang pula si babi hutan sambil menghidu-hidu di tebing lubang itu. Dia terperanjat melihat kedua binatang yang berada di dalamnya. "Apa yang kamu buat di bawah itu?" dia bertanya.
Bodohnya kamu. Kamu lagi bodoh. Sekiranya kamu tahu apa yang akan terjadi, jawab si Kijang. Iya, Sambung Pelandu Agan. langit ini akan runtuh di atas kita pada bila-bila masa sahaja. Kami sedang mengambil langkah-langkah yang selamat. Pada mulanya, si babi hutan tidak percaya. Tetapi apabila Pelandu Agan menceritakan tentang awan yang sedang berlari dengan begitu cepat itu, binatang yang serba itu pun terus terjun ke dalam lubang tersebut. Akhirnya, seekor seladang dan rusa juga turut mempercayai cerita langit akan runtuh itu. Dan tanpa berlengah-lengah lagi, kedua-duanya terjun ke dalam lubang itu. Kini di dalam lubang itu ada Kijang, babi hutan, rusa, seladang, dan Pelandu Agan. Pelandu Agan sudah pun merancang hendak keluar dari lubang itu dengan menggunakan binatang-binatang tersebut. Dengar sini, kamu semua. Dia bercakap dengan suara terketar-ketar. Kamu semua besar dan berdiri pula di atas saya. Tak lama lagi tentulah saya akan penyek kerana berat badan kamu semua. Saya rasa lebih selamat bagi saya berada di atas kamu semua. Lagipun sayalah yang memberitahu kamu tentang langit yang hendak runtuh itu. Semua binatang bersetuju dan Pelandu Agan pun memanjat ke atas belakang seladang. Dengan serta-merta, dia cuba melompat keluar dari lubang itu, tetapi tidak berjaya. Kemudian, dia pura-pura mencapai rumput yang tumbuh di tebing lubang itu. Apa yang kamu buat tu? Tanya si Kijang. Saya sedang mencoba hendak mencapai sedikit rumput yang tumbuh di atas ni. Dia berkata selamba. Kamu semua tentu perlukan makanan, tetapi tangan saya tak sampai. Kijang, bolehkah kamu berdiri di atas belakang seladang? Nanti saya akan memanjat ke atas belakang kamu dan bolehlah saya mencapai rumput itu. Si Kijang mengikut cadangan Pelandu Agan dan berdiri di atas belakang seladang. Pelandu Agan naik ke atas belakang Kijang dan cuba melompat keluar. Namun begitu, kelakuannya yang ganjil itu menarik perhatian si babi hutan yang berkata, "Langit akan menimpa kita. Tidakkah kamu tahu, sekiranya kamu kelihatan di atas, kami semua akan dikambus." Setelah meninggalkan binatang-binatang yang akan mati kelaparan di dalam hutan itu, Pelandu Agan kini bebas merayau-rayau di dalam hutan mencari makanannya. Pada suatu hari, dia sampai di sebatang sungai. Dia bercadang hendak menyeberangi sungai itu. Belum pun dia sampai di tengah sungai, dia terpijak seekor ikan buntal dan mencederakannya. Si ikan buntal sangat marah lalu berkata, "Kiranya kamu benar-benar kuat. Marilah berlumba dengan saya." Pelandu Agan tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Dia berkata, "Berani kamu seekor ikan yang kecil hendak beradu dengan saya? Tidakkah kamu tahu saya sudah pun membutakan si beruang dan membunuh si Kijang, si rusa, si babi hutan dan si seladang. Mustahil kamu boleh melawan aku." Tanpa sedikit pun perasaan gentar, ikan yang kecil itu menjawab, "Saya tidak takut akan kamu, Pelandu Agan. Walaupun kamu telah membunuh binatang-binatang itu, saya masih mahu beradu dengan kamu. Sekiranya kamu sudi berlumba dengan saya, jumpalah saya di sini esok pada masa dan di tempat yang sama." Oleh kerana dia tidak mahu dipanggil penakut, Pelandu Agan pun menerima pelawaan ikan itu dan berjanji akan datang. Pada malam itu, si ikan buntal memanggil semua saudara dan kawannya.
Dia memberitahu tentang perlumbaan yang akan diadakan dengan pelandu agan pada pagi esoknya. Dia juga berkata, Saya tidak takut akan si pelandu itu. Saya sudah mempunyai rancangan untuk mengalahkannya. Tetapi saya perlukan kerjasama kamu semua. Beginilah rancangan saya. Kamu semua mestilah beratur di sepanjang tebing sungai ini pada tengah hari esok. Kamu mesti berada betul-betul dekat tebing itu. Apabila pelandu agan memanggil saya mahu ikan yang paling dekat dengannya menjawab, "Ayo, ayo!" Jangan berkata lebih daripada itu. Saya akan hanya berlumba dengannya di hujung tebing sana. Faham kan kamu semua? Ya, kami faham. Kami akan ikut arahan kamu dengan betul. Pelandu agan mesti diajar. Esoknya, tepat waktu tengah hari, pelandu agan menemui si ikan buntal di tempat permulaan. Pelandu agan berkata, Sudahkah kamu bersedia ikan buntal? "Saya sudah sedia," jawabnya. Kemudian, pelandu agan berkata, 1, 2, 3. Perlumbaan itu pun bermula. Si pelanduk berlari dengan semahu-mahunya. Selang beberapa ketika, dia memanggil si ikan buntal. Ayo, ayo! Jawab satu suara yang kita semua tahu adalah suara kawan si ikan buntal. Mendengarkan jawaban itu, pelandu agan mengagak bahawa si ikan buntal sedang beriringan dengannya. Dia berlari dengan lebih pantas lagi. Kemudian, dia memanggil lagi dan seekor ikan yang lain yang berada di hujung si pelanduk menjawab panggilannya. Ayo, ayo! Alangkah hairannya pelandu agan. Dia tidak percaya si ikan buntal boleh berlari lebih pantas daripadanya. Namun begitu, dia tidak mahu kalah. Dia berlari lebih laju sehingga akhirnya dia berasa terlalu penat dan jatuh ke tanah lalu mati dengan tiba-tiba. Maka tamatlah riwayat pelandu agan yang pintar tetapi sombong.